Sultan Ibrahim beri lampu hijau hukum ahli parlimen langgar peraturan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim tidak akan melayani permintaan mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Sultan Ibrahim bertitah semua pihak perlu menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Dalam titah diraja sempena istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15, baginda meminta seluruh ahli parlimen memberi tumpuan membela nasib rakyat, bukan berdasarkan kepentingan parti dan diri sendiri. Bismillah. Ingin saya tegaskan di sini yang saya tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. Baginda turut menasihatkan semua ahli parlimen supaya menjaga tingkah laku ketika melaksanakan perbahasan di Dewan Rakyat. Lampu hijau juga diberi kepada Yang di-Pertua Dewan untuk menggantung 14 hari mana-mana ahli parlimen yang ingkar. Sultan Ibrahim turut menzahirkan iltizam memikul tanggungjawab sebagai Yang di-Pertuan Agong dengan jujur dan ikhlas. Saya adalah orang baru di sini dan belum sampai 1 bulan memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong. Oleh itu, banyak perkara yang saya kena belajar. Ucapan saya hari ini lebih halus kalau dibandingkan dengan ucapan saya di Johor. Saya bagi peluang supaya tidak ada yang tersinggung. Dalam titah sama, kerajaan diminta merangka dasar ke arah perpaduan rakyat yang lebih kukuh dan harmoni. Ia berikutan perpaduan antara kaum dalam negara masih belum sempurna meskipun setelah lebih 60 tahun Malaysia dibentuk. Saya perhatikan setelah 60 tahun Malaysia dibentuk, hubungan perpaduan antara kaum masih belum sempurna. Kerana masih ada generasi hari ini yang gagal menguasai bahasa kebangsaan dan memahami budaya hidup kaum yang lain. Oleh itu, saya menyeru pada kerajaan untuk merangka satu dasar ke arah perpaduan rakyat yang lebih kukuh dan harmoni. Dalam pada itu, Sri Paduka mahu Malaysia lebih tegas di peringkat antarabangsa dalam menyatakan pendirian berhubung konflik di Palestin. Perlu tegas menyuarakan pendirian isu Palestin dengan menggesa supaya gencatan senjata segera dilaksanakan dan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza dipercepatkan. Terdahulu Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan berangkat merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15. Berangkat sama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Keberangkatan tiba Seri Paduka berdua di dataran Parlimen disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Turut menyambut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof. Juga Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dan Yang di-Pertua Dewan Negara Datuk Mutang Tagal.
Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sofia kemudian diiringi ke Pentarana Diraja dan menerima sembah hormat diraja oleh pasukan kawalan kehormatan utama daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja, Kem Perdana Sungai Besi. Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja kemudiannya memainkan lagu Negaraku diikuti tembakan meriam 21 das. Sultan Ibrahim kemudian memeriksa pasukan kawalan kehormat utama dan berangkat semula ke Pentarana Diraja dan menerima sembah hormat diraja buat kali kedua sebelum lagu Negaraku dimainkan sekali lagi. Baginda kemudian berkenan ke sidang Dewan Rakyat untuk menyampaikan titah diraja. Persidangan Dewan Rakyat kali ini bermula esok hingga 27 Mac depan. Sementara sidang Dewan Negara pula dijadual berlangsung bermula 18 Mac hingga 4 April. Berkuat kuasa 1 Mac, Pusat Ekonomi Digital PEDI akan dikenali sebagai Pusat Sebaran Maklumat Nasional (NADI). Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, seiring penjenamaan semula itu, peranan kesemua 911 NADI sedia ada akan diperluas. Dia bukan penukaran nama semata-mata ataupun penjenamaan. Kerana Perdana Menteri pada 29 November 2023 telah memberi amanah kepada MCMC, kepada saya untuk kita rangka semula dan tambah tugas. Kerana pada waktu itu ada penambahan allowance kepada para pengurus. Jadi kita ambil hasrat dan juga amanah Perdana Menteri yang telah diumumkan pada waktu itu. Kita selaraskan berdasarkan hasil kaji selidik yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 untuk kita pastikan manfaat daripada kehadiran PEDI yang akan dinamakan semula sebagai NADI dapat dirasai bukan hanya oleh komuniti sekitar premis tersebut sahaja. Jadi kita nak kalau boleh beberapa kampung yang lain, beberapa kawasan yang lain, sekitar DUN, mereka juga mendapat manfaat. Beliau turut memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan membuat hebahan termasuk menghubungi semua pengurus NADI seluruh negara bagi memastikan beberapa aktiviti dirancanakan semula dengan baik. 6 kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafatulin beroperasi di sekolah-sekolah kebangsaan terpilih di negeri Perak. Menteri Besar Datuk Seri Saarani Mohamad berkata kesemua kelas itu akan menampung keseluruhan 286 murid di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi. Kelas Kafatulin melaksanakan kurikulum Kafah Jaki sama seperti mana kurikulum yang diguna pakai di Sekolah Menengah Agama Integres Kafah yang lain. Kelas Kafatulin ini juga akan ditambah dari masa ke semasa berdasarkan keperluan pendidikan agama di sesuatu kawasan untuk kerajaan negeri memastikan tiada murid yang tercicir dalam mengikuti kelas Kafah di seluruh negeri. Antara sekolah terlibat adalah SK Sri Selama, SK Sungai Ramai Air Tawar, SK Datuk Sagur Kampung Gajah, SK Ulu Slim River, SK Kumpulan Ganda Teluk Intan dan Pusat Kebajikan Taman Sri Puteri Batu Gajah. Masih di Perak, jumlah belia terlibat subsektor tanaman makanan meningkat kepada 292 orang tahun lalu berbanding hanya 99 orang pada 2021. Exco Pembangunan Luar Bandar, Peladangan Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Muhammad Zulkifli Harun berkata, peningkatan itu menunjukkan keberkesanan program Brigade Muda Petani Moden. Menerusi program tersebut, golongan belia diberi bantuan sepenuhnya termasuk penyediaan kawasan serta bantuan input pertanian seperti baja, racun, bahan tanaman dan sistem pengairan. Jelas beliau, Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak turut menyediakan bantuan serta insentif bagi menggalakkan penyertaan belia dalam sektor pertanian. Beliau berkata demikian pada sidang Dewan Negeri.
38 program jualan madani telah dilaksana Fama Perlis. Ia melibatkan jualan mencecah RM408,000, manakala nilai penjimatan kepada pengguna menerusi jualan agro madani merekodkan jualan lebih RM98,000. Pengarah Fama Perlis, Muhammad Anzara Azizan memaklumkan program memberi manfaat kepada lebih 18,000 penduduk. Secara keseluruhan, Fama Perlis menyasarkan sebanyak 233 program jualan agro madani sepanjang tahun ini dengan nilai jualan sebanyak RM2.65 juta, melibatkan penjimatan sebanyak RM804,000. Selain itu, seramai 1,476 usahawan di bawah bimbingan Fama Perlis akan terlibat dalam pelaksanaan jualan agro madani yang bakal memberi manfaat kepada hampir 100,000 rakyat negeri Perlis. Seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun maut akibat ditetak dalam kejadian di sebuah kedai kopi di Taman Damai, Padang Serai, Kulim semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Kulim, DSP Safwan Matno, menerusi kenyataan berkata mangsa telah diserang oleh dua lelaki bersenjatakan parang dan sabit. Pihak polis memaklumkan mangsa telah dikejar oleh kedua-dua suspek dari luar kedai sebelum cuba menyelamatkan diri dengan memasuki kedai kopi berkenaan. Bagaimanapun, mangsa kemudian ditetak sehingga rebah sebelum meninggal dunia di tempat kejadian dengan kecederaan parah di bahagian tangan, dada, belakang badan dan muka. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta untuk proses bedah siasat. Dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kastam Kedah merekodkan kejayaan terbesar bagi bulan ini apabila berjaya merampas 80,000 liter diesel dalam 2 lori tangki di kawasan kompleks ICQS Kota Putra, Durian Burong, Kuala Nerang. Dua pemandu warga tempatan berusia 37 dan 48 tahun turut ditahan. Pengarahnya Nur Izzah Abdul Latif berkata lori tangki pertama membawa muatan diesel dianggarkan 45,000 liter. Manakala lori kedua membawa muatan 35,000 liter minyak diesel dengan nilai keseluruhan RM172,000. Menurutnya, pemandu terbabit cuba mengaburi pihak kastam dengan membuat pengikraran yang tidak betul dalam borang ekspor sebagai blend stock fuel oil. Kes disiasat di bawah Seksyen 135/1/E Akta Kastam 1967 kerana mengangkut barang tidak berkastam atau larangan kerana minyak diesel merupakan komoditi yang memerlukan lesen ekspor mengikut Perintah Kastam 2017. Perubahan iklim yang berlaku di benua Antartika mampu memberi kesan terhadap Malaysia. Perkara itu dinyatakan penyelidik Fakulti Perikanan dan Sains Makanan Universiti Malaysia Terengganu UMT, Dr. Wan Muhammad Rauhan Wan Hussein. Perubahan pemanasan global terhadap organisma yang berada di Antartika yang seterusnya boleh memberi kesan sehingga kepada perubahan iklim ataupun pemanasan global secara lebih besarlah, termasuklah kesannya kepada negara kita. Bila Antartika semakin panas, jadi perairan di berdekatan dengan Antartika juga semakin panas, dan bila perairan lautan air laut ini semakin panas juga dia akan akhir sekali sampailah ke perairan berdekatan negara kita. Katanya Malaysia memandang serius perubahan iklim yang berlaku di Antartika menerusi penubuhan Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan YPASM pada Julai 2012. Beliau berkata demikian selepas ditemu bual di program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Heboh di media sosial berkaitan pewartaan bahkot teh sebagai makanan warisan negara. Ada pengguna TikTok dikesan memberi gambaran kononnya hanya makanan kaum tertentu diberi keutamaan. Dengan nada menyindir, pengguna itu turut mengucapkan tahniah kepada kerajaan atas pewartaan berkenaan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati perkara yang dipapar tidak sepenuhnya tepat. Sebenarnya, selain makanan tradisional masyarakat Cina itu, 9 lagi juadah turut diangkat sebagai makanan warisan negara. Menurut Pesuruh Jaya Warisan, antara makanan tersenarai ialah mi kolok, kuih karas, utapam dan jeruk tuhau.
turut diwarta minuman air katira. Senarai itu jelas menunjukkan hidangan sinonim dengan Malaysia yang berbilang kaum diiktiraf sama sebagai warisan negara. Henti cetus spekulasi, jangan mainkan sentimen 3R. Perbuatan itu merupakan jenayah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Bursa Malaysia dibuka rendah pada awal dagangan dalam persekitaran prestasi Wall Street yang bercampur-campur pada Jumaat lepas. Indeks FBM KLCI turun 1.99 mata kepada 1,547.12 mata setakat pukul 12.30 tengah hari. Mendahului kaunter saham aktif Hong Seng naik setengah sen kepada 2.5 sen. Ecoverse susut setengah sen kepada 49 sen, manakala YTL naik 7 sen kepada RM2.54. Beralih ke kaunter saham paling untung, Airport meningkat 41 sen kepada RM8.44. Diikuti Nestle bertambah 40 sen kepada RM121.60. Dan SAM naik 39 sen kepada RM4.65. Ringgit meningkat semula berbanding dolar Amerika Syarikat dalam dagangan awal berikutan penyusutan dolar. Namun, mata wang negara maju itu terus disokong jangkaan rizab persekutuan yang kekal dengan pendirian dasar monetary yang ketat. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.77 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.55 dan berada pada 3.17 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 6.04 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.16 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.26. Pelabur asing kekal pembeli bersih ikuti di Bursa Malaysia minggu lepas. Aliran masuk bersih berjumlah 786.1 juta ringgit, 2.2 kali lebih tinggi daripada 352.9 juta ringgit dicatatkan minggu sebelumnya. Menurut MIDF Research, prestasi itu juga menandakan pembelian bersih untuk minggu kelima berturut-turut. Aliran masuk bersih tertinggi direkodkan pada Selasa berjumlah 413.8 juta ringgit. Yang turut menyaksikan ringgit susut ke paras terendah sejak 1998. Firma penyelidikan itu memaklumkan 3 sektor teratas yang mencatatkan aliran masuk asing bersih ialah perkhidmatan kewangan, diikuti utiliti dan tenaga. Manakala sektor amanah pelaburan hartanah, peladangan dan pembinaan merupakan 3 sektor yang merekodkan aliran keluar asing bersih. Berbanding pelabur asing, institusi tempatan meneruskan tren jualan bersih ekuiti domestik untuk minggu kelima berturut-turut berjumlah 596.6 juta ringgit. Peruncit tempatan terus mencatat jualan bersih ekuiti domestik untuk minggu ketiga berturut-turut dengan jumlah jualan mencecah 189.6 juta ringgit. Tentera Israel mengemukakan pelan pengusiran orang awam dari semenanjung Gaza selepas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengulangi pendirian untuk terus menggempur Rafah. Bagaimanapun, tidak diperincikan bagaimana atau ke mana orang awam itu akan dipindahkan. Negara dan pertubuhan bantuan lain berulang kali menyatakan kebimbangan operasi itu akan mengorbankan lebih ramai orang awam di Rafah. Kawasan itu kini jadi tempat berlindung 1.4 juta rakyat Palestin. Pengumuman itu dibuat selepas rundingan pakar Mesir, Qatar dan Amerika Syarikat bertemu di Doha yang turut dihadiri oleh wakil Israel dan Hamas. Dalam pada itu, tentera negara Israel pada Ahad menutup pusat pemeriksaan yang merupakan satu-satunya jalan menghubungkan selatan wilayah tebing barat dengan kawasan tengah dan utara wilayah tersebut. Sumber keselamatan Palestin memaklumkan bahawa tentera rejim menutup sepenuhnya pusat pemeriksaan itu hingga menyebabkan kesesakan lalu lintas dan kelewatan yang tidak dijangka. Penutupan terbaru itu berlaku di tengah-tengah peningkatan sekatan Israel terhadap kebebasan rakyat Palestin di tebing barat. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky sekali lagi merayu sokongan Amerika Syarikat bagi meluluskan pakej bantuan ketenteraan yang kritikal.
Menurut Zelensky, 31,000 askar Ukraine terbunuh dalam peperangan dan rancangan mereka untuk serangan balas musim panas lalu juga gagal dan dibocorkan kepada Rusia. Justru beliau merayu kepada Barat untuk meningkatkan peluang perang Ukraine. Pencerobohan Rusia ke atas negara itu kini memasuki tahun kedua. Tegas Zelensky, nasib negara itu kini bergantung kepada bantuan diberikan negara Barat termasuk Amerika. Houthi akan membenarkan kapal British Ruby Mar yang karam di Teluk Aden ditunda sebagai pertukaran bagi membawa bantuan ke Semenanjung Gaza. Perkara itu dimaklumkan ahli Majlis Politik Tertinggi Kumpulan Muhammad Ali Al-Houthi. Kenyataan Houthi itu dibuat sehari selepas kerajaan Yaman menyeru negara-negara di seluruh dunia supaya segera menangani krisis kapal British Ruby Mar yang menjadi sasaran kumpulan Houthi pada 18 Februari lalu. Ini bagi mengelakkan bahan amonia dan minyak yang dibawa kapal berkenaan tumpah ke Laut Merah, seterusnya mencetuskan pencemaran alam yang besar. Setakat ini, tiada maklum balas daripada kerajaan Britain atau Israel berhubung kenyataan itu. Kejohanan berbasikal trek Asia ACC New Delhi, India. Pelumba bintang muda berbasikal trek wanita negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri mencipta sensasi muncul juara Kirin edisi 2024. Sekaligus menamatkan kemarau 12 tahun tanpa emas acara Kirin wanita. Pelumba berusia 20 tahun itu menampilkan kayuhan bertenaga mengatasi Tong Meng Ki dari China yang merangkul perak. Manakala seorang lagi pelumba negara Anis Amira Rosidi melengkapkan kedudukan podium menerusi pingat gangsa dalam saingan yang berlangsung di Velodrome Indira Gandhi. Kejayaan Nurul Izzah pada hari kelima kejohanan menyaksikan beliau menambah lagi pungutan pingat selepas meraih gangsa acara pecut wanita Jumaat lepas dan perak pecut wanita berpasukan bersama Anis Amira dan Nurul Aliana Syafiqah Azizan Rabu lalu. Kali terakhir Malaysia memenangi emas Kirin wanita adalah pada edisi 2012 di Velodrome Ceras menerusi Fatihah Mustafa. Jago badminton para negara Chia Lek Ho membuktikan dirinya di landasan tepat mempertahankan pingat emas di Sukan Paralimpik Paris 2024. Ini selepas dia merangkul gelaran dunia buat kali ke-8 di kejohanan badminton para dunia di Pattaya, Thailand. Pemenang emas Paralimpik Tokyo itu mengatasi musuh tradisinya dari Indonesia, Diva Andri Musti. Lek Ho diberikan tentangan sengit sebelum menang 21-15, 16-21 dan 21-15 pada aksi final kategori SU5. Sebelum ini, pemain berusia 36 tahun itu turut merangkul gelaran juara pada edisi 2005, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017 dan 2022. Lek Ho turut beraksi cemerlang dalam aksi acara beregu kategori yang sama apabila muncul juara bersama gandingannya Muhammad Faris Anwar. Menteri Belia dan Sukan Hanayo menyifatkan sukan touch merupakan antara sukan yang sesuai bagi golongan warga emas di negara ini. Ia selari dengan hasrat KBS untuk memfokuskan sukan bagi warga berkenaan tahun ini. Sukan itu dilihat selamat kerana tidak melibatkan kekasaran. Hari ini saya datang dan saya mendengar daripada mereka touch merupakan satu non-contact sport di mana ada kekurangan kecederaan kalau warga emas bermain lah. Dan yang keduanya adalah mereka fokus banyak on coordination dan untuk kecerdasan minda untuk warga emas itu sangat penting untuk mereka kerana mereka kena plan dan coordinate. Semasa sesi latihan sukan touch yang diadakan di Sekolah Antarabangsa Kuala Lumpur.
Dalam perkembangan sama, Persatuan Sukan Touch Malaysia MTA akan menghantar pasukan bagi menyertai Piala Dunia Rugby Sentuh yang akan berlangsung di Nottingham Julai ini. Edisi kali ini MTA akan menghantar 3 pasukan bagi kategori terbuka campuran lelaki 40 tahun dan lelaki 50 tahun. Ketika ini, pasukan berkenaan telah mengadakan persiapan terbaik dari segi mental dan fizikal bagi menghadapi kejohanan dunia itu. Kali ini kita membuat persiapan yang lebih rapi lagi, lebih mantap lagi dan hopefully kami akan memberikan persembahan yang lebih baik pada bulan Julai nanti. Dalam pada itu, pemain paling senior dalam pasukan berusia 61 tahun juga memaklumkan cabaran kali ini agak berbeza apabila perlu berhadapan dengan pemain yang agak muda dan perlu kerap menjalani latihan. Sila latihan tiap minggu sini atau TTTI, Taman Rimba Kiara, 2 jam per session. Okay. And then personal latihan tiap hari, swimming, renang, lari-lari, say 1 jam. Liverpool menjulang Piala Liga buat kali ke-10 selepas menewaskan Chelsea 1-0 pada aksi final di Stadium Wembley. Virgil van Dijk muncul wira The Reds apabila meledak gol tunggal pada masa tambahan berbaki 2 minit. Ini menjadi gelaran Piala Liga yang kedua diraih pengendali The Reds Jurgen Klopp selepas musim 2021-22. Chelsea memperoleh gol pembukaan pada minit ke-32 sebelum jaringan Raheem Sterling itu dibatalkan pengadil Chris Kavanagh kerana offside. Liverpool turut berdepan detik mengecewakan apabila jaringan Virgil van Dijk pada minit ke-60 dibatalkan selepas Kavanagh meneliti video bantuan pengadil VAR. Ketumpulan jentera serangan kedua-dua pasukan berterusan sekaligus mengheret perlawanan ke masa tambahan. Ketika pemenang seakan ditentukan dengan penentuan penalti, Van Dijk meledak jaringan kemenangan The Reds di penghujung babak. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Hazel Desmond, salam Malaysia Madani.